Dalam tempoh 1 bulan yang lalu, program imunisasi COVID-19 kebangsaan, PIK, telah menunjukkan kemajuan yang memberangsangkan. Kadar purata vaksinasi pada bulan Jun mencecah hampir 170,000 suntikan sehari, melepasi sasaran 150,000. Ketika ini, kadar vaksinasi harian negara kita telah melepasi kadar purata per kapita vaksinasi dunia. Vaksinasi harian Malaysia juga kebelakangan ini mencatat jumlah 250,000 suntikan secara konsisten dan bagi bulan Julai ini, kita mensasarkan kadar purata vaksinasi meningkat kepada angka 300,000 suntikan sehari. Pada penghujung Mei lalu, jumlah individu yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin adalah sebanyak 5.9% populasi negara. Sekarang, jumlahnya adalah 18%. Dengan kata lain, jumlah penerima dos pertama meningkat sebanyak 200% pada bulan Jun. Seperti mana yang diketahui umum, kumpulan berisiko tinggi menjadi keutamaan di bawah PIK. Sehingga hari ini, sebanyak 60% warga emas berdaftar telah pun menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin COVID-19. Kita berharap vaksinasi kepada golongan warga emas ini dapat diselesaikan menjelang akhir bulan ini. Kita juga tidak sesekali meminggirkan golongan kurang upaya, OKU, dalam program ini. Pusat Pemberian Vaksin atau PPV secara pandu lalu serta PPV khas bagi golongan kurang upaya penglihatan telah dibuka bagi memenuhi keperluan golongan ini. Kita juga telah mengeluarkan garis panduan baru buat wanita mengandung serta ibu menyusu dan ramai daripada mereka telah pun menerima janji temu serta divaksin. Tempoh 3 bulan mendatang akan menjadi tempoh yang sangat sibuk dan kritikal bagi pelaksanaan PIK. Seperti diumumkan sebelum ini, Malaysia akan mula menerima bekalan dos vaksin dalam jumlah yang sangat besar. Sebagai perbandingan, jumlah vaksinasi yang telah dicatatkan semenjak PIK bermula pada Februari yang lalu adalah sekitar 8 juta dos. Tetapi bagi bulan Julai ini sahaja, kita bakal menerima bekalan vaksin lebih daripada 12 juta dos. Sudah pasti bulan Julai akan menjadi tempoh yang genting buat PIK apabila kapasiti pemberian vaksin ditingkatkan di seluruh negara. Sebelum ini, saya telah menyuarakan tentang ketidakadilan pengagihan vaksin yang telah berlaku di peringkat dunia. Pandangan yang sama juga telah dinyatakan oleh banyak negara membangun yang lain, termasuklah juga Pertubuhan Kesihatan Dunia ataupun WHO. Beberapa negara sudah mula berusaha untuk memperbetulkan ketidakadilan ini dengan memberikan sumbangan vaksin. Kita telah menerima sumbangan 1 juta dos vaksin AstraZeneca daripada Jepun dan dalam tempoh terdekat kita juga akan menerima sumbangan vaksin daripada negara Amerika Syarikat dan China. Bagi pihak rakyat Malaysia, saya mengucapkan terima kasih kepada negara-negara ini. Usaha giat juga sedang dilakukan bagi memastikan vaksin CanSino yang telah ditempah Malaysia dapat dihantar pada bulan ini. Selain selamat dan berkesan, vaksin ini juga merupakan vaksin 1 dos. Vaksin CanSino ini amatlah penting bagi memudahkan lagi usaha vaksinasi kepada masyarakat, terutamanya yang tinggal di pedalaman serta menghadapi kesukaran penghubungan. Vaksin CanSino ini juga akan digunakan kepada kumpulan pelarian yang akan turut sama divaksinasi bagi memastikan seramai mungkin individu mendapat perlindungan daripada jangkitan COVID-19. Bagi memastikan cabaran pada bulan-bulan mendatang dilalui dengan teratur dan lancar, kapasiti vaksinasi di seluruh negara akan ditingkatkan dengan pembukaan lebih banyak PPV selain menambah tenaga kerja kesihatan dan juga sukarelawan. Ketika ini, sebanyak 1,400 PPV sedang beroperasi di seluruh negara. Selain daripada PPV Mega, kita sebenarnya telah membuka banyak PPV dalam pelbagai bentuk dan saiz. Selain daripada PPV sementara di perkampungan orang asli, kita juga membuka PPV di rumah ibadat, sekolah, universiti, dewan komuniti, tempat kerja, kawasan peladangan dan juga restoran. Kita juga telah melaksanakan PPV pandu lalu serta unit bergerak yang telah masuk ke kampung-kampung dan melaksanakan vaksinasi dari rumah ke rumah. Vaksinasi kepada masyarakat luar bandar yang tidak mempunyai akses kepada aplikasi MySejahtera juga dipermudahkan, yang mana pendaftaran dan rekod vaksinasi mereka
hanya akan dimuat naik ke dalam sistem ketika mereka menerima suntikan vaksin. Selain itu, sebanyak 1,500 klinik swasta dan 120 hospital swasta juga akan terlibat sebagai PPV bagi memudahkan orang ramai menerima vaksin mereka. Sepanjang fasa pertama Pelan Pemulihan Negara, terdapat beberapa sektor yang dibenarkan beroperasi melibatkan sektor ekonomi penting dan perlu, seperti sektor pembuatan, pengangkutan, pembinaan serta peladangan. Golongan pekerja dalam sektor ini masih perlu keluar bekerja dan secara langsung terdedah kepada risiko jangkitan COVID-19. Untuk itu, kita akan terus mempergiat usaha bagi melaksanakan vaksinasi kepada mereka dengan sasaran 300,000 pekerja divaksinasi dalam tempoh beberapa minggu yang akan datang. Kita juga sentiasa memantau dan meneliti data-data keberkesanan vaksin, lebih-lebih lagi dalam keadaan penularan varian Delta B16172 dan juga varian-varian yang lain. Seperti mana negara lain, kita juga sedang mengkaji sekiranya terdapat keperluan untuk memberikan suntikan tambahan atau booster shot yang ketiga. Besar kemungkinan COVID akan terus ada dan menjadi endemik dan memerlukan vaksinasi berkala seperti mana suntikan flu. Sudah pastinya fokus utama kita adalah untuk memvaksin seramai mungkin penduduk Malaysia sepantas yang boleh. Namun saya juga ingin memastikan pengalaman vaksinasi setiap daripada anda adalah sesuatu yang menyenangkan. Justru aplikasi MySejahtera akan sentiasa ditambah baik daripada masa ke semasa bagi membolehkan apa-apa isu yang timbul dapat diatasi dengan segera. Mutu perkhidmatan di setiap PPV yang beroperasi juga akan dipertingkatkan, termasuklah dengan memastikan tahap penyampaian yang berkualiti daripada setiap sukarelawan dan petugas. Kerjasama setiap ahli masyarakat adalah penting bagi membolehkan PIK mencapai kejayaan. Buat mereka yang telah menerima janji temu, hadirlah untuk mendapatkan vaksin anda. Pada masa yang sama, kita kongsikan bersama ahli keluarga dan kawan-kawan tentang kebaikan vaksin dan galakkan mereka untuk mendaftar. Anda juga boleh menyumbang tenaga untuk menjadi sukarelawan di PPV dan maklumat lanjut tentang perkara ini akan kita kongsikan nanti. Tetapi yang paling penting buat masa ini adalah untuk kita terus menjaga SOP dan kawalan kendiri. Tempoh beberapa bulan yang akan datang akan menentukan kejayaan kita. InsyaAllah, dengan usaha berterusan yang kita sama-sama lakukan, kita mampu mencapainya.